Ada ustaz ambil kat ni bawa semua tadi. Kelas ni. Bawa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taqabbal as-salat wa du'a wa ila arwahi sadatina ahli al-kisah Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Talib wa Fatimatu Zahra wal Hasan wal Husain wa sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-baiti wa atba'i wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا. Berusaha Tuan Haji Nasir Baki, Musi Surah Ar-Radha, Tuan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, anak hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia iman dan Islam, dapat kita hidup pada pagi yang mulia ini, hari Ahad, dan dapat kita mengerjakan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah saya diamanahkan untuk mengajar tu tak adalah mengulang ataupun memulakan kitab yang baru yang ada pada tuan-tuan, iaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bermaksud keagungan ya Rasulullah, oleh Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, asalnya kitab ni diajar oleh Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, tapi oleh kerana nampaknya last hari itu tahun lepas, jadi sayang sangat kitab ni tidak dimanfaatkan, dan tebal, harga pun mahal, dan apabila tidak digunakan tidak ada manfaat kepada kita lah. Jadi permintaan Haji Nasir untuk saya cuba membicarakan tentang kitab Asy-Syama'il. InsyaAllah saya pun 10 tahun yang lalu pernah ajar, tapi edisi lama kan, kulit nipis, dan yang ini dikemaskinikan. Dulu dia penuh je semua. Jadi dah lama tak murajaah bagi saya, jadi saya pun akan mula balik. Asalnya nak sambung daripada bicara Dr. Hafiz tu, tapi saya fikir balik adalah lebih baik kita mulakan daripada awal lah. Mungkin kalau Dr. Hafiz datang nanti tak apalah, dia teruskan jugalah yang mana dia sampai. Tapi nak tunggu tu kita pun tak tahu. Mungkin disebabkan kesibukan beliau, jadi saya pun ambil peluang di sini memanfaatkan, mungkin secara tak langsung setiap hari subuh Ahad tu sama ada tengoklah bagaimana nak ajar kitab ni je terus, ataupun nak diselang-seli dengan kitab fiqh lah. Cuma kitab fiqh tu kita dah khatam kan, dah khatam, cuma kita ngulang. Tapi kalau nak terus ni, kita akan terus je lah kitab ni, tebal ni tuan-tuan.
antara kita yang tebal jugalah, insya-Allah. Baik, kita tengok tuan-tuan kalau di sana kan, kalau saya belajar, kita kalau belajar macam belajar budak-budak yang orang belajar pondok ni tuan-tuan, dengan belajar universiti, dia tak sama. Kalau universiti dia terus masukkan silibus pertama, kedua, ketiga, kalau di sana ataupun mungkin mereka yang belajar pondok, dia akan mula daripada depan ni. Dia akan mula daripada muka depan. Kita tengok siapa nama pengarang kitab, kemudian sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, begitu. Itu apa semua tuan-tuan? Itu adab, adab. Ambil berkat daripada ilmunya, lalu kita belajar daripada. Sehingga kan masa jawab periksa, ditanya siapa pengarang kitab yang fiqh tu kan, siapa pengarang dia. Sampai begitu sekali kan, dia nak murid-murid tu kalau dia belajar kitab apa, siapa dia punya pengarang. Ambil berkatnya, dia tahu guru dia siapa. Jadi ini tuan-tuan, kitab ni kitab Syama'il. Mula-mula belum buka lagi. Depan ni dulu. Dimulakan dengan ni apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 130. Yang ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, jika memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, yakni Muhammad. Pasti Allah menyintaimu dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Iaitu pengarang kitab ni Imam At-Tirmizi. Kita pun tak kenal kan, kita baca biasa Imam Tirmizi je. Mana datang nama Imam Tirmizi? Bukan nama dia asalnya Tirmizi ya. Tirmizi itu bukan nama dia. Dia ada laqab ataupun gelaran daripada tempat dia. Kita tahu Imam Tirmizi, tapi ini bukan nama dia. Ini adalah tempat dia. Macam kita boleh juga kita nak letak apa? Contohnya Al-Malakawi kan, ada orang dulu kan dia letak At-Tantawi, contoh dia letak sebab dia ambil sempena tempat dia berlahir atau sempena tempat dia belajar. Tu begitu juga Imam Tirmizi ni. Baik, okey, kita buka tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita tengok sebelum kita nak belajar kitab ni kan, kita kena tahu apa yang terdapat dalam kandungan. Kita lalu. Baik, kita tengok muka bentuk V tu apa ya. Kita tengok dulu. Ini antara kandungan, senarai kandungan tu. Masya Allah, banyak sangat. Banyak sangat. Dia punya ada berapa bab tu. Ada berapa bab. Kita tengok. Ini semua tentang peribadi Nabi SAW, sifat-sifat dia. Nak terangkan. Kalau tengok bab itu, okey, saya tak bacalah. Ada berapa bab? 1, kemudian muka surat berikutnya sampai 34. Kemudian berikutnya sampai muka bab yang ke-56. Subhanallah. Banyak sangat bab tentang tidak lain tak bukan ialah pribadi Nabi SAW daripada A sampai Z. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang orang catatkan pribadi dia daripada A sampai Z dengan sempurna, berserta dengan takhrij ataupun hadis, berserta dengan ayat-ayat Al-Quran, melainkan Nabi SAW. Kan ada satu buku 100 manusia berpengaruh di dunia, di muka bumi, yang dikarang oleh orang barat, bukan orang Islam. Apa dalam bahasa Inggeris itu kan, tapi maksud dia 100 manusia yang paling berpengaruh dekat dunia. Yang pengarangnya bukan orang Islam, tapi diletak yang pertama sekali ialah Nabi Muhammad SAW. Dia sendiri mengakui, cuma belum bertemu dengan hidayah. Biasanya kalau orang dia dah kaji tu, dia dah letak tu, dia akan datangnya hidayah, lalu dia akan meluk agama Islam. Tapi nak bagi tahu orang bukan Islam juga mengiktiraf, dia tak letak mereka yang daripada yang mungkin terkenal, contohnya daripada bukan Islam, tapi dia letak Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ada 56 bab, insya-Allah. Baik, kemudian kita tengok seterusnya, iaitu ini nota penerbit lah, saya tak baca kan. Ini edisi kemaskini. Ditambah beberapa penambahbaikan. Dikemaskini, disusun dengan teratur dan dimerekaskan, dimudahkan untuk orang awam memahaminya. Orang awam membaca, dia faham.
Kalau sebelum ni yang saya ni dia penuh, satu muka tu kan cuma dia rapat semua, tak ada pembahagian. Jadi yang ini alhamdulillah mereka yang mengusahakan memang dapat memberi manfaat kepada orang awam lah, terutamanya kita yang belajar. Okey, ini dia kemas kini adalah dia letak ni yang 1 2 ni tuan-tuan, ini dia bagi tahu apa yang dia kemas kini kan. Baik, kemudian kita lihat muka surat berikutnya, mutiara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia belum masuk muka yang pertama lagi ni. Ini baru tulisan Rom ni. Kalau pangkah titik 1 tu berapa ya? Ini tulisan Rom punya nombor. Baik. Okey, Naskhah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dalam buku ini sudah digunakan dan dibaca dalam majlis bersanad bersama. Allahu Akbar tuan-tuan. Maknanya buku ini bukan calang-calang buku ya, sama juga macam kitab-kitab kuning, cuma dikemas kini dengan keadaan semasa. Kalau nakkan dia dah tulis dalam kitab kuning kerana dah bertahun-tahun dah buku ni, maknanya puluh ratus tahun ni. Nanti kita tengok pengarang dia. Dah dibaca dalam majlis bersanad. Maknanya bila sanad ni apa tuan-tuan? Dia macam salasilah. Dia belajar daripada guru dia kitab ni, kemudian guru dia belajar daripada guru dia belajar sampailah ke Imam Tirmizi. Jadi itu namanya bersanad. Sampailah kepada kita hari ini. Sebab itu saya ambil peluang memang kita kena baca daripada awal. Mudah-mudahan besok kita dapat khatamkan buku ni. Kemudian secara tak langsung kita dah kira khatam. Kemudian mudah-mudahan kita dapat manfaat termasuk di dalam kita belajar dengan bersanad daripada orang-orang terdahulu kan. Tengok sama siapa dia belajar ni, masya-Allah. Ni muhaddis Syekh Dr. Muhammad Sa'ad Muhammad Mamduh. Dia belajar. Kemudian yang pengarang ni lagi belajar daripada Syekh Dr. Muhammad Umar Hashim. Kemudian masya-Allah Syekh Profesor Dr. Rifat Fauzi. Kemudian yang keempat para ulama dan syekh, dan Syekh Ahmad Hajid. Kami lakukan dalam amal sederhana ini hanya mentakhrij Al-Quran. Apa dia mentakhrij Al-Quran tuan-tuan? Mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, mentakhrij hadis, mengeluarkan ayat hadis-hadis pada Nabi, kitab utama hadis dan kitab lain, menterjemah matan hadis, ma'nawiyin dan harfiyin. Terjemah matan ni tuan-tuan macam syair lah, syair. Itu disebut matan. Dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis, tapi matan, bentuk syair yang dikarang oleh ulama-ulama. Kemudian mencantumkan pendapat Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, kemudian memberikan ulasan, penjelasan, memberikan keterangan dalam lafaz gharib pada hadis. Gharib ni ganjil, lafaz-lafaz yang ganjil pada hadis dia memberikan keterangan. Kadang untuk peringkat orang awam kadang dia tidak faham. Lalu kalau dia tidak ada keterangan, kita susah nak faham apa maksud daripada hadis atau lafaz-lafaz yang ditulis tu. Dan rujukan utama dalam menyelesaikan edisi ini, apa rujukan dia? Tidak lain tak bukan selain daripada Al-Quran yang wajib, lalu kitab yang masyhur, kitab hadis masyhur. Ini Sahih Bukhari disebut Asy-Syaikhani, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan Sunan Abi Daud. Ini kitab Sunan Sittah ni. Dalam hadis yang masyhur dia ada 6 kan? Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad. Ini 6 kitab hadis ni tuan-tuan. Jadi dia ambil. Baik, kemudian kita tengok muka surat berikutnya, kata pengantar dan ijazah. Okey, ini ditulis, ini maknanya Muhammad Al-Muhaddis. Al-Muhaddis ni tuan-tuan, apa muhaddis ini ialah gelaran. Gelaran orang yang banyak menghafal hadis. Jadi dipanggil Al-Muhaddis. Itu maksud dia Al-Muhaddis. Dr. Muhammad Sa'ad Mamduh. Kalau disebut mufassir, kalau mufassir itu orang yang mahir, pakar dalam mentafsirkan ayat Quran. Tapi kalau muhaddis ni orang yang menguasai ilmu hadis, selok beloknya. Masya-Allah. Kemudian dia ada sanad lagi. Itu dipanggil muhaddis. Kita macam mana pun kita belajar tinggi sampai pangkat PhD, kita belum dapat gelaran al-muhaddis sebab mesti banyak menghafal hadis-hadis berserta dengan matan dia. Allahu Akbar. Ini ditulislah. Kemudian dia tulis kata-kata aluan dia daripada dia tengok kitab yang disusun ini, ditulislah lebih kurang begitu. Kemudian tuan-tuan, kita buka surat sebelah, tak masuk lagi buka surat 1 ni kan. Iaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Okey, saya baca kat sini kita mula
Tak apa, nak kenal buku ni kita kena tahu dia daripada mukaddimah. Pertama baru itu. Kita takkan terus masuk belajar wakil hadis yang pertama, dia tidak rasa roh tuan-tuan. Roh tu dia tak ada. Dia terus belajar hadis. Dia kena masuk kenal, kenal dahulu. Bila kita kenal, kita akan rasa zauq, perasaan suka pada buku ni, lalu kita akan bersungguh-sungguh mungkin kita akan menghayati. Dia ada roh dekat situ. Dalam setiap kitab-kitab yang kita orang ulama ni, mereka tulis itu dengan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tulis biasa-biasa saja. Dia tulis dengan ilham, dengan wahyu, dengan mengikut segala tata cara adab-adab dalam menulis kitab. Tidak zaman sekarang tak ada, dia tak ada ambil mana copy paste pesannya kan. Dengan ilham mereka ulama-ulama tuan-tuan. Kalau Imam Bukhari dimasukkan sesuatu hadis dalam kitabnya, sebelum dia masuk dia sembahyang dia sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat minta Allah. Kalau Allah tunjuk, baru dia akan tulis dia punya hadis dalam kitab. Jadi semua hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah daripada semua petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih Bukhari itu paling masyhur. Imam Bukhari sebelum dia nak tulis, dia sembahyang 2 rakaat dulu. Boleh tak hadis ni dia sembahyang 2 rakaat, tak, Allah tunjukkan baru beliau tulis. Kemudian nak tulis lagi sekarang, kemudian nak masukkan sembahyang lagi 2 rakaat. Sampai begitulah. Jadi semua yang ada itu selain daripada Nabi, juga daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkat tuan-tuan. Salah satu ilmu mereka itu berkat sampai kita hari ini dan sampai hari kiamat besok, dia akan berkekalan. Itu ulama-ulama. Lalu bermanfaatlah mereka yang telah pergi disebabkan ilmunya. Idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa salasin kan. Wa waladun salihun yad'u la. Al-ilmu yantafa'u bih. Kan, jika mati anak Adam itu tidak putus 3 perkara ni. Maknanya apa? Pahala dia mengalir tidak putus walaupun mereka telah pergi. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Manfaat itu maknanya ilmu mereka yang mereka sekarang, orang zaman sekarang dan generasi akan datang, dia mengambil manfaat baca. Jadi mengalirlah pahala sampailah hari kiamat. Mudah-mudahan diberi manfaat ilmu mereka kepada kita. Baik. Kita tengok Asy-Syama'il Al-Muhammadi. Apa maksud Syama'il? Kata Syama'il adalah dalam bentuk jamak. Jamak ni apa tuan-tuan? Jamak ni banyak. Okey, jamak ni banyak. Kata Syama'il ni adalah dalam bentuk jamak. Syama'il ni maknanya banyak. Daripada asal satu, kalau bahasa Inggeris tu singular kan. Kalau banyak tu plural kan. Itu maksud dia. Jadi kalau bahasa Arab ni, satu dipanggil mufrad. Kalau 2 musanna, kalau 3 jamak. Lebih daripada 3 tu jamak. Cuma dalam solat berjemaah, bezanya dalam solat berjemaah, dia tak ada 1, 2, 3. Dia satu dengan jamak, mufrad dengan jamak. Satu orang sembahyang seorang, pahala dia satu. Sembahyang 2 orang, dikira dah sembahyang ramai, jamak, walaupun dia sembahyang 2 orang. Tapi dalam kaedah bahasa Arab, satu tu satu, 2 berdua. Lebih 2, 3 barulah dipanggil jamak. Itu beza dia. Baik. Jadi Syama'il ni plural, jamak. Daripada asal perkataan singular dia apa? Shimal. Shimal. Atau lafaz jamak daripada syamilah. Syamilah pun maksudnya sama dengan Syama'il. Lafaz shimal atau syamilah memiliki banyak makna. Di sini makna yang dimaksudkan adalah tabiat. Tabiat ni apa? Tabiat, kelakuan. Kelakuan, tabiat. Bentuk, akhlak dan sifat. Asy-Syama'il membawa maksud berkaitan gambaran berbentuk zahir seperti putih, panjang ataupun rendah dan lain-lain, dan batin seperti sifat lemah, lembut, tawaduk dan lain-lain. Okey, maknanya dalam Syama'il ni dia ada 2 bahagian. Satu bahagian zahiriyah, iaitu semua sifat-sifat luaran, dan batiniyah, semua sifat-sifat dalaman yang berkaitan daripada hati. Jadi semua tu yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dikeluarkan dan ditulis dalam kitab, dibukukan menjadi kitab. Menyelami sedalam-dalamnya peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membuat seseorang jatuh cinta kepada baginda dan selanjutnya mengenal sunnahnya. Nampak? Kita nak belajar buku ni kena tahu apa sebab buku ni. Kalau kita belajar terus kan, tanpa kita mulakan daripada kita tak tahu Syama'il tu apa sebenarnya. Jadi
Yang kita nak belajar ni ialah sifat-sifat peribadi Nabi SAW. Jadi bila kita kenal, maka orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, kan? Dah kenal maka cinta. Macam kita juga manusia, kan, dia ada peminat dia. Dia ada sesuatu yang diminati dari kalangan manusia. Misalnya dia minat bola, kan? Misalnya dia minat bola, kemudian dia akan daripada bola tu dia mesti ada pemain yang diminat. Mula dia kena kelab. Kelab ni saya minat kelab ni. Kenapa? Ada dalam kelab ni ada bintang contohnya. Nama dia misalnya sekian. Kenapa suka pada dia? Dia main begini. Lepas tu dia nak minat lagi apa yang dia buat. Dia pun join contohnya Facebook, dia pun ambil Instagram ni. Kemudian apa lagi dia minat ni? Kerana minat, ambil gambar dia, gambar-gambar tu tampal dalam bilik. Kerana minat, letak dalam dompet, letak dekat cermin. Kenapa ni? Banyak sangat. Sebab saya minat, kan. Kemudian apa lagi peribadi dia? Dia ni suka makan ni, dia suka ni. Apa? Kenapa? Kerana minat. Tapi sayanglah minat kepada orang seperti ini, kan. Al-mar'u man ahibbah, al-mar'u ma'a man ahibbah. Seseorang itu akan bersama siapa dia suka. Itu kepada untuk Nabi SAW lah. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, maka di akhirat besok seseorang itu akan bersama siapa yang disuka. Kalau kita suka pada pemain bola sepak besok, takut kat sama main bola sepak besok kita bersama. Begitulah diperumpamakan. Jadi bila orang tu dah minat, segala segala peribadi dia semua tahu. Dia suka makan apa, dia suka minum apa, dia suka apa pakaian dia, apa semua dia suka. Kerana apa? Dia cinta. Sebab cinta. Kenapa banyak ni? Aku cinta, aku sukalah dia ni, dia main bagus apa semua. Itu pada manusia. Ini pada Nabi SAW. Lalu lebih lagi lah, mesti mengenali dan menghayati. Lalu lahirlah rasa cinta, kasih sayang kepada baginda SAW. Kenapa kita ni kadang-kadang tuan-tuan tak cinta? Ada bermusim. Kerana kita kadang tak kenal, kita tidak menghayati, tidak mengenali secara mendalam, secara luaran. Itu kadang kejap-kejap kita kenal, kadang kita biasa aja. Mudah-mudahan dengan baca kitab ni tuan-tuan, kita akan lahir rasa cinta kepada Nabi SAW. Ini sekaligus menjadikan seorang dapat mengamalkan syariat Allah secara lebih sempurna. Buku ini, Asy-Syama'il Muhammadiyah, menjelaskan kepada kita gambaran yang lengkap, jujur dan terperinci mengenai peribadi Rasulullah SAW supaya dapat menjadi ikutan dan tauladan bagi kita semua. Dalam kitab Jam'ul Wasail fi Syarhi Asy-Syama'il Al-Maula Ali bin Sultan Muhammad Al-Qafi wafat 1014 Hijrah berkata, 400 tahun yang lalu lah, orang yang menelaah kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmizi seolah-olah dia sedang mengamati dengan teliti seelok-belok peribadi dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan sedang menyaksikan keindahan yang sangat mulia pada peribadi baginda. Bila kita belajar nanti tuan-tuan, kita membayangkan peribadi Rasulullah seperti ini. Masya-Allah, cantiknya, indahnya akhlaknya. Walaupun kita menghayati, tapi tidak boleh digambarkan dengan melukis ke. Hanya seorang itu dia merasa bagaimana dia dengan Nabi SAW, dia sendiri tak tahu. Ada orang biasa rasa biasa saja. Ada orang masya-Allah dia menggambarkan Nabi SAW itu seolah-olah ada depan dia dilihat daripada buku ini. Masya-Allah. Gitu. Habis ni besok ni kalau kita belajar, kita akan nampak segala bentuk pribadi Nabi SAW. Al-Alamah Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi wafat 1331 Hijrah, 400 tahun juga, berkata, kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmizi adalah satu-satunya kitab yang sempurna mengenai selok belok peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dah sempurna dah. Tak ada lagi kitab yang paling sempurna daripada kitab karangan At-Tirmizi ni. Unik susunannya, luar biasa cakupan temanya. Belum ada satu orang pun yang mampu menghasilkan kitab sebanding dengannya. Ini kemuliaan. Begitu penting kitab Syama'il. Banyak ulama yang menulis kitab penjelasan dan ringkasnya. Ada lebih kurang 70 kitab penjelasan Syama'il, dan bilangan ini akan semakin bertambah di antara kitab penjelasan Syama'il.
disebabkan kasih sayang mereka ulama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap ulama itu dia nak mengeluarkan keindahan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengarang kitab. Lalu nak banyaklah kitab-kitab. Tuan-tuan ini di antaranya Asyraful Wasail ila Fahmi Syama'il, Asyraful Wasail. Ni pengarang. Ni siapa dia pengarang? Mereka ni pun ada juga kitab yang dikarang tentang Syama'il Muhammadiyah mengikut cara mereka sendiri. Disebabkan cinta, lalu mereka karang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ada satu kita Firaun. Firaun, kemudian Firaun ni dia ada seorang macam tukang herdik dia. Nabi Musa ni dia gagap. Nabi Musa alaihissalam tu dia lidah dia tidak fasih, gagap disebabkan kisahnya saya cerita dia ambil jamrah ni apa tu bara kan, malaikat tepis daripada nak ambil tamar, ambil jamrah. Jadi daripada sebab itu lidah Nabi Musa tu digagap, lalu Nabi memerlukan apa tu peneman, iaitu Nabi Harun kan, untuk membantu untuk menyampaikan pada Firaun. Lalu Nabi Musa ni dia lambat bercakap. Bila berjumpa dengan Firaun, lalu Firaun ni dia ada seorang ni macam tukang hina, tukang ejek lah. Jadi dia melakonkan perbuatan Musa bercakap tu. Dia melakonkan lah. Contohnya Nabi Musa bercakap lambat, kemudian lalu dia menggayakan, bukan niatnya nak ikut tapi mengejek. Rupa-rupanya tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggelamkan Nabi Musa dengan pengikutnya, ada salah orang daripada tu yang selamat. Siapa dia? Ni tukang ejek Nabi Musa ni. Kenapa dia selamat? Sungguh pun dia mengejek, tetapi apabila dia mengejek itu dengan mengikut cara Nabi Musa bercakap, baru cara je, dengan gaya Nabi Musa, pakaian dia, kemudian cara Nabi Musa bercakap, dia ikut kan, niat dia mengejek, tapi disebabkan hanya diikut seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang ini. Tuan-tuan, kerana apa? Dia ikut, walaupun ngejek tapi diikut, itu saja pun Allah selamatkan. Bagaimana kalau kita ni tuan-tuan, yang ikut peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu niatnya bukannya untuk ikut, untuk ejek, pun Allah selamatkan kerana ada sayangnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kan kita kalau manusia yang sempurna, lalu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu lagi mendapat kemuliaan. Jauh sekali lah kalau niat untuk mengejek. Ini kitab insya-Allah. Banyaklah kitab ni tuan-tuan 1 2 3 4 5 6 7. Saya tak baca dia punya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Masya-Allah, semua karang kitab daripada At-Tirmizi. Okey. Kemudian tak masuk lagi muka surat 1 ni tuan-tuan. Tulisan Rom lagi ni. Okey, kita tengok siapa sebenarnya biografi ringkas Imam Tirmizi. Kita tengok secara ringkaslah tuan-tuan. Insya-Allah. Siapa nama beliau? Beliau adalah Imam Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi Al-Bughi Ad-Darir. Apa nama dia? Al-Hafiz. Bukan Muhammad bin Isa. Imam Tirmizi ni bukan nama Tirmizi kan, nama dia ialah Muhammad bin Isa. Itu nama dia. Adapun al-Imam kemudian al-Hafiz itu adalah gelaran. Okey, masya-Allah. Bin Isa. Ini namanya Muhammad bin Isa rupanya, tapi orang tak kenal. Kalau sebut siapa Muhammad bin Isa tak kenal. Imam Tirmizi, Imam Tirmizi pernah dengar. Rupanya inilah namanya. Nama samaran bagi beliau juga adalah Abu Isa. Abu Isa. Abu ni tuan-tuan laqab, gelaran. Gelaran ni kalau Abu, Ummi, Ummu kan gelaran. Dia ada dua, satu laqab, satu kinayah. Kinayah pun gelaran, laqab pun gelaran. Laqab ini iaitu gelaran yang dimulakan dengan Abu, Abi, Ummi, Ummu kan. Contoh Ummul Mukminin, Amirul Mukminin kan. Kemudian Abu Bakar. Baik, itu adalah gelaran yang dimulakan dengan Abu, dipanggil laqab. Laqab. Adapun kuniyah pun maksudnya gelaran, tapi gelaran
yang dikaitkan dengan sifat dia. Contohnya Hamzah Asadullah, kan? Hamzah adalah singa Allah. Kemudian siapa lagi? Khalid Al-Walid digelar apa juga? Asadullah, As-Saifullah, pedang Allah. Itu gelaran seperti itu. Itu pun gelaran, tapi bukan dimulakan dengan Abu, Abi ataupun Ummi, Ummu. Itu ada gelaran daripada sifat dia. Begitu ya. Baik, yang ini jadi dinamakan dia Abu Isa. Ini gelaran. Imam Tirmizi dilahirkan 209 Hijrah. Kita dah berapa dah? 1400. Jadi dah 1200 tahun yang lalu. Di kota Tirmiz, kota Tirmiz. Rupanya Tirmizi itu tuan-tuan nama kota, nama tempat. Kemudian antara tahun 231 atau tahun 235 Hijrah, beliau melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari ilmu dan mencari hadis. Subhanallah. Beliau mengembara ke Hijaz. Hijaz kat mana ni? Mekah. Hijaz, tanah haram Hijaz tu Mekah. Iraq, Iraq lah. Khurasan, Iran. Khurasan tu dekat Iran. Tu ada roti dulu kalau bulan Ramadan tu jual pedang roti Khurasan dia panggil kan. Khurasan. Punya tempat ni, mungkin roti itu berasal daripada tempat ni lah. Kita punya roti Khurasan. Dia tempat-tempat itu beliau mengumpul ilmu, mengajar, mengarang. Selepas itu beliau kembali ke Tirmiz menetap dan mengajar di sana. Kemudian tengok tuan-tuan, pada akhir hayatnya Imam Tirmizi mengalami musibah sehingga menyebabkan beliau buta. Beliau meninggal pada malam Isnin 13 Rejab 279 Hijrah bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masih. Sekarang dah 2022. Tolaklah 892. 1000 tahun yang lalu pada usia 70 tahun. Itulah lingkungan umur Nabi Muhammad. Umur Nabi pun tak 63. Jadi kalau mereka yang lebih 63 tu 70, 80, 90 itu adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Imam Tirmizi adalah antara ikutan ulama utama dan aspek hafalan. Beliau memiliki kehebatan dengan hafalan yang sangat kuat dan kecerdasan yang luar biasa. Allah Akbar ya. Terdapat satu kisah terkenal mengenai kekuatan hafalan Imam Tirmizi ketika beliau bermusafir menuju Mekah. Memang kisah ulama-ulama terdahulu tuan-tuan, Allah anugerahkan mereka ni hafalan-hafalan, ingatan, kecerdasan akal fikiran untuk menghafal hadis, ayat Quran yang takjub, yang hebat. Salah satunya Imam Syafi'i, kan? Imam Syafi'i juga banyak juga kisah-kisah ulama terdahulu. Imam Syafi'i pun mempunyai kekuatan hafalan. Beliau menghafal karangan kitab Muwatta. Sebelum beliau berjumpa dengan gurunya Imam Malik, rupanya dia dah belajar dan menghafal. Lalu bila dia nak belajar, Imam Malik bertanya, dah baca? Kata dah. Cuba baca satu. Maka Imam Malik pun baca segala apa yang ada kitab dia. Tu kekuatan hafalan ulama terdahulu tuan-tuan. Kita pun boleh, insya-Allah kan. Dia tapi ini pun anugerah juga. Ada orang belajar sikit, dia baca je macam dia dah photostat. Dia baca je terus dah masuk, kan? Ada orang baca 3 kali, ada orang baca 10 kali, ada orang baca berkali-kali tak dapat juga. Tak dapat ustaz dia dah nak tangkap tu. Yalah manusia tu tak sama peringkat dia. Baik itu anak-anak ni, kalau dia kecil-kecil ni tuan-tuan tengok. Dia boleh menghafal dengan mendengar. Kita juga cuba lagu-lagu dahulu tuan-tuan. Cuba nyanyi lagu tahun 80 90-an. Confirm dapat sebenarnya. Kenapa? Waktu tu otak kita ni kosong. Jadi apa yang masuk dahulu dia akan lekat sampailah kita kepada hari ini. Bila buka lagu-lagu contohnya kan, kita akan ingat. Padahal kita tak belajar pun, kan? Kita tak baca pun, tapi dengan mendengar. Itu salah satu Allah kurniakan kekuatan hafalan bagi kanak-kanak. Baik itu kanak-kanak ni kalau kecil-kecil ni kasih dia mengaji, dia hafal Quran ayat-ayat surah lazim sampai dia besar, dia akan ingat kuat daripada kita yang dah dewasa nak mula tu kan. Sebab kenapa? Macam-macam dah masuk kan. Kan samalah saya lah tu kan. Dah masuk baik tu. Baik, ni antara keajaiban Imam At-Tirmizi dalam kekuatan hafalan. Okey, siapa yang bagi tahu ni? Abu Sa'id Al-Idris yang melaporkan Imam At-Tirmizi menceritakan kisah perjalanan.
Ini Imam Tirmizi ceritakan kepada siapa? Abu Sa'id Al-Adrisiyah. Dia ceritakan sendiri. Jadi daripada cerita tu Abu Sa'id ni dia pun mengambil kisah itu lalu dibukukan. Ketika aku dalam perjalanan, siapa aku ni? Imam Tirmizi lah. Ketika aku dalam perjalanan menuju ke Mekah, aku berjaya menulis 2 jilid hadis-hadis yang bersumber daripada seorang syekh. Dalam perjalanan, tuan-tuan, bukan waktu belajar. Dalam perjalanan tu, daripada nak menuju ke Mekah, tak tahu daripada mana, tapi 2 jilid. Masya Allah, 2 jilid hadis-hadis yang bersumber daripada seorang syekh. Pada suatu hari, kebetulan syekh itu berselisih dengan kami. Lalu bertanya mengenai dirinya. Dengan siapa ni? Abu Sa'id. Kami lalu bertanya dirinya, dan orang ramai menjawab, dia adalah si fulan. Aku berusaha untuk datang menemuinya. Nama siapa ni? Aku ni, Imam Tirmizi berusaha untuk menemui syekhnya. Ketika itu aku menyangka 2 jilid hadis yang aku tulis ada bersama aku. Aku pun membawa kedua jilid tersebut itu. Ketika aku dapat bertemu dengan syekh itu, siapa ni? Imam Tirmizi. Aku mohon kepadanya supaya memperdengarkan hadis kepadaku. Maknanya Imam Tirmizi jumpa syekh itu mohon syekh itu untuk dengarkan hadis dia kepadaku. Dan beliau mengabulkan permohonan. Maknanya syekh itu pun dengarkan hadis kepada Imam Tirmizi. Aku pun mengambil 2 jilid kitab yang aku bawa tadi. Dia jumpa syekh, kemudian syekh baca, kemudian dia karanglah kitab ni. Dia pun ambil kitab dia tuju kepada syekh. Aku pun bawa. Ternyata aku tidak membawa 2 jilid hadis yang aku tulis, tetapi 2 jilid lain yang masih putih bersih. Rupanya 2 jilid lain tu, kitab tu masih kosong lagi, dan masih belum ada sebarang tulisan. Dia bawa rupanya bukan yang dia karang tadi. Ada 2 kitab yang kosong tadi, jilid tu dia bawa. Ada, dan masih belum ada sebarang tulisan di dalam. Lantas aku bimbang, Imam Tirmizi risau. Kemudian syekh membacakan hadis dari hafalannya kepadaku. Maknanya syekh itu dia bacakan hadis yang dia hafal, dia baca kepada Imam Tirmizi. Ketika memperhatikan aku, beliau melihat aku hanya memegang buku putih, tidak bertulis apa-apa pun. Syekh menegurku, adakah kamu tidak berasa malu kepadaku? Bawa buku tapi tak ada apa catatan pun, tak ada apa-apa, tengok pasal. Aku menjawab, tidak. Lantas aku ceritakan kepadanya peristiwa yang aku alami. Kemudian aku meyakini aku hafal seluruh hadis yang engkau bacakan. Selepas itu aku diperintahkan untuk mengulang hadis yang sudah beliau bacakan. Aku pun membacakan kepadanya seluruh hadis yang sudah aku bacakan secara turutan. Namun syekh belum yakin terhadap hafalanku. Beliau bertanya kepadaku, adakah kamu sudah menghafalnya sebelum datang kepadaku? Aku membalas, tidak. Tolong bacakan lagi kepadaku hadis-hadis lain. Syekh pun membacakan 40 hadis riwayat unik, selit dan panjang miliknya. Kemudian aku menyuruhku. Kemudian beliau ni syekh suruhku untuk mengulangi hadis yang sudah beliau baca. Siapa syekh tadi bacakan tadi. Selepas itu aku membacakannya dari pertama hingga akhir seperti hafalan beliau, tanpa salah walau satu huruf pun. Lantas beliau berkata kepadaku, aku belum pernah melihat orang seperti mana. Syekh tu takjub dengan hafalan, padahal kitabnya kosong. Kemudian syekh dia baca seolah-olah Imam Tirmizi ni main-main lah, bawa kitab tak ada tulis apa-apa pun. Lalu Imam Tirmizi minta tambah lagi, lalu ditambahkan dari 40 hadis. Masya-Allah, dia baca, tengok dia baca terus dapat. Kemudian habis tu nak uji Imam Tirmizi, lalu dia minta Imam Tirmizi tolong baca. Jadi Imam Tirmizi membaca daripada A sampai Z apa yang disebut oleh gurunya tadi. Lalu bila selesai je, tanpa ada satu huruf pun salah, tanpa ada walau satu huruf apalagi baris, tak ada salah. Lalu setelah Imam Tirmizi baca, maka takjub guru ni kepadanya, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Tak ada seorang lagi yang bila suruh aku baca terus dia hafal, baca terus hafal. Kemudian baca tu bukan hafal satu je, 40 mungkin lebih. Lalu dia pun Imam Tirmizi baca. Lalu itu antara salah satu kehebatan hafalan, kekuatan kecerdasan hafalan Imam Tirmizi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita kalau nak antara kuat ni hafalan ni, tuan-tuan, orang kata makan kismis kan, makan kismis. Sebenarnya itu membantu jugalah, makanan-makanan yang boleh menguatkan otak kita untuk menghafal.
Ustaz, kalau saya dah berumur ni boleh hafal lagi tak? Boleh. Kenapa kata tak boleh? Boleh. Tapi kena usaha sikit lah. Saya nak hafal Al-Quran ni kan, surah ni macam mana Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting niat dia ada. Niat tu dia akan bermula daripada nak mula tu benda niat. Kalau dia dah detik, alamak susah lah, memanglah tak akan. Niat dia dah kata susah, dia jangan begitu. Dia kata insya-Allah, insya-Allah boleh. Insya-Allah tu izin Allah, maka insya-Allah boleh. Dia tak kira. Ulama-ulama terdahulu banyak juga umur dia, mereka dah berusia, mereka pun baru menghafal. Tapi kena bersungguhlah, kena bersungguh, insya-Allah dah dapat. Yang penting niat kita kena betul. Wallahu alam tuan-tuan. Nanti insya-Allah kita sambung guru-guru Imam At-Tirmizi. Kita tahu tak banyak pun. Tengok sampai begitu sekali barulah mudah-mudahan kita akan terus masuk bab satu lepas ni. Baik. Itu sedikit tuan-tuan muqaddimah. Siapa kitab apa kita belajar dan siapa pengarang dia baru kita kenal. Siapa nama Imam Tirmizi? Muhammad bin Isa atau dipanggil Abu Isa. Wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk belajar kitab ini dan habiskanlah. Saya pun saya tak langsung, saya akan murajaah baliklah sebelum nak mengajar. Saya pun kena murajaah. Allah akbar. Mudah-mudahan lahir rasa cinta sebab kita belajar buku Syamil Muhammadi, lahir rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akbar. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik daripada diri saya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqbir ridha minkal 'uyun wa qadi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun واغفر واستر وأنت أكرم من ستر, وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء, بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سوى ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.